Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa sekali lagi dengan saya untuk pengenalan pada alat muzik kita, part 3. Okay, jadi hari ini sebelum kita mula, cikgu akan tunjuk beberapa cara ataupun teknik untuk kita tuning gitar menggunakan tuner lah. Dan satu lagi latihan yang cikgu buat tu, kita menggunakan metronom untuk tempo. Okay, ada klik beat untuk latihan, iringan latihan. Jadi cikgu akan tunjuk apa yang cikgu guna untuk tuning dan juga untuk metronom. Alright. Okay, jadi hari ni gitar cikgu tunjuk untuk penggunaan capo juga. Okay, penggunaan capo, apa fungsi capo. Alright. Okay, tak apa, cikgu buka dulu. Okay. Okay, pertama sekali kita tengok macam mana untuk tune untuk tune gitar menggunakan tuner Alright. Okay, tuner yang cikgu guna ni tuner clip clip pada head gitar. Okay. Alright. Okay. Okay, kita tune tali atas dulu kerana tali bawah, bila kita tune tali bawah, tali atas ni lebih tebal. Bila kita tarik dengan kuat, tali bawah ni akan kendur. Pastikan awak tune start dengan tali nombor 6 dulu. Alright. Okay. Okay, tuner okay lagi. Okay, tali ni tuner ni dia akan mengeluarkan warna. Bila betul dia akan ada jarum dia. Okay. Okay, bila kita tune dia akan keluar warna hijau tu, maksudnya tuning kita tu betul lah. Alright. Okay, tali nombor 5. Okay, tali nombor 5 sedikit flat kalau kita tengok dia naik hijau, lepas tu dia turun balik, maksudnya dia masih lagi flat dan perlu kita ketatkan sedikit Alright. Okay. Okay, dia akan keluar warna hijau Seterusnya tali nombor 4. Okay, tali nombor 4 dia terlalu sharp sedikit sharp. Bukan terlalu sharp sedikit sharp. Dia tak keluar warna hijau, kita kendurkan sedikit. Alright. Okay, dah. Okay. Okay dia dah keluar warna hijau Seterusnya tali nombor 3. Okay, sedikit kendur, flat. Tali G. Alright. Tali nombor 2. Okay, sedikit kendur, kita ketatkan sedikit. Okay, sharp. Alright. Okay, tali nombor 2. Tali nombor 1. Okay, ketat sikit. Okay, siap Okay, cikgu dah tune menggunakan tuner Okay, tuner ni harga dia tak sampai RM10 rasanya dekat Shopee pun ada. Alright. Okay, jadi pelajar benda yang wajib ada kalau tak ada, kalau rasa susah nak beli, boleh gunakan tuner smartphone. Okay, tuner smartphone ni cikgu guna apa yang cikgu ada. Okay. Tuner yang cikgu guna adalah sound crosset sound crosset. Okay, sound crosset. Okay, dia ada tuner dan dia juga ada metronom boleh tengok. Okay, yang ni buat free sahaja, boleh download dekat Google Play Store. Okay, free sahaja. Okay, yang ni dia punya metronom dia. Okay, kita boleh adjust lah dia punya tempo dia. Alright. Okay. Okay, seterusnya cikgu nak memperkenalkan capo. Capo yang ni adalah capo untuk kita letak pada fret. Apa fungsi capo sebenarnya?
Okey, fungsi kepo ni secara asasnya dia menaikkan tangga nada. Contohnya kalau cikgu kepo pada fret yang pertama ni. Okey. Okey, fret yang pertama. Okey, kita still boleh main chord C chord C, tapi dia dah berubah tangga nada dia. Okey. Okey. Okey, tapi C tu sudah jadi C sharp Okey, C sudah jadi C sharp kerana kalau kita tak kepo dia jadi C Bila naik satu dia jadi C sharp. Okey, kalau naik satu lagi jadi D. Okey, naik satu lagi jadi D sharp, naik satu lagi jadi E Alright. Dengan chord kita pegang chord C, okey. Mungkin belajar kurang faham kalau cikgu bagi tahu cepat. Okey. Cikgu perlahan Okey, kita menggunakan penjarian chord C Okey, penjarian chord C. Okey, tapi pada tangga nada yang sebenarnya dia dah jadi chord C sharp. Okey, fungsi kepo adalah untuk senang kita menggunakan chord pada hujung fret. Yang 3 fret 3 fret ni kita panggil penjarian pada hujung fret Okey. Okey, bila dinaikkan, dikepo pada fret kedua, okey, dia dah jadi D. Alright, D Okey, naikkan lagi, kita kepo lagi. Dia dah jadi D sharp. Okey. Okey, yang ni biasanya penggunaan kepo ni adalah untuk senang pada penyanyi ataupun pada pemuzik untuk mainkan lagu menggunakan chord di hujung 3 fret ni. Okey. Asas penjarian. Okey. Okey, jadi faham penggunaan kepo. Alright. Okey. Okey, jadi kepo ni harga dia rasanya RM4-5 je kot. Sama juga boleh beli online store boleh beli di online store, sama juga seperti tuner ni Alright. Okey. Okey, jadi alternatif dia kalau kita tak nak beli, okey, boleh guna smartphone saja. Okey. Smartphone ni free saja. Okey. Jadi smartphone ni sangat berguna pada pemuzik semua benda kita boleh buat boleh cari lyrics, okey, boleh tengok diagram gitar, okey, chord yang kita tidak faham ataupun okey, boleh rujuk macam-macam lah Alright. Jadi manfaatkan apa yang kita ada, sumber yang terdekat yang kita ada. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan sambung untuk latihan dan juga pengenalan kepada chord asas. Alright. Jadi hari ini okey. Hari ini kita akan masuk kepada chord. Alright, chord D minor D minor boleh tengok pada screen. Okey, yang cikgu dah letak. Okey, jadi penggunaan chord D minor Okey, D minor jadi ada 3 jari yang kita gunakan. Jari pertama, jari kedua dan jari ketiga. Alright. Boleh Okey, tali mana yang perlu petik adalah tali okey, start tali 5 sampailah ke tali 1 tali 6 tak perlu petik okey, kita boleh mute guna ibu jari kita ataupun kita kena pastikanlah tali nombor 6 ni kita tidak strum ataupun kita petik Alright. Okey, jadi latihan dia seperti biasa. Okey, boleh tengok latihan pada muka surat pada skrin. Okey. Okey, penggunaan latihan bermain chord D minor dalam nilai semi breve. Okey. Okey, sebelum tu kita dengar klip dulu untuk tempo. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okey, tempo yang cikgu guna adalah tempo Andante, itu 80 kita ambil tempo 80 Kalau perlahan sangat pun dia jadi lambat nak kira kalau lalu cepat mungkin satu masalah untuk
kita nak kejar, kita nak main lagi, nak kira lagi jadi guna metronom ni sebagai guide kita ataupun sebagai bantu kita untuk bermain dalam tempo yang betul. Okey. Jadi kita akan cuba buat latihan 1 bermain chord D minor dalam nilai semi brief. Okey, semi brief pada 1 sahaja kita strum Okey, jadi penggunaan strumming tu kita akan buat downstroke downstroke saja. Alright. Okay, ready? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Alright. Okey, jadi latihan pertama sama seperti yang sebelum-sebelum ni lah menggunakan nilai semi brief. Alright. Okey, kita seterusnya kita pergi kepada latihan 2 latihan bermain chord F major, C major, G major dan D minor. Okey, dah ada 4 chord Hari ni kita dah main 4 chord. Okey, nilai dia pada baris yang pertama. Okey, straight baris yang pertama tu kita akan main nilai semi brief. Okey, untuk 4 bar yang seterusnya tu kita akan main dengan nilai ini. Tengok betul-betul pada skrin Jadi kita gunakan tempo andante juga untuk buat penjarian latihan permainan menggunakan downstroke Okey, ready? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Alright. Itu adalah latihan pada 4 bar yang pertama Seterusnya kita akan masuk kepada 4 bar yang seterusnya. Okay, ready? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Alright. Okay. Jadi buat dengan cekap lah praktis, kita dah praktis pada part yang kedua itu untuk C, F dan G Jadi chord D minor ni kita hanya perlu tambah. Okey, cikgu akan masuk kepada latihan kedua dengan permainan 8 bar Okey, 8 bar secara seterusnya lah bacaan 8 bar Okey, menggunakan tempo andante. Ready? 1 2 3 4. Alright. Okay, jadi hari ni kita dah belajar untuk chord D minor. Right, D minor Okay, seterusnya kita masuk ke chord yang seterusnya. Ada beberapa chord lagi perlu kita belajar hari ni. Okay. Alright. Okay, chord ni agak senang Okay, seperti D minor juga. Okay, D minor tadi menggunakan paling bawah. Okay, pada fret yang pertama. Okay, jari nombor 3 dan jari nombor 2. Okey, sekarang ni kita akan masuk pada penjarian chord A minor. Okey, boleh tengok pada skrin diagram yang cikgu letak. Okey, jadi pelajar boleh tengok Okey, sama juga. Okey, tali yang kita perlu mainkan adalah 5 tali. Okey, tali nombor 5, nombor 4, nombor 3, nombor 2 dan nombor 1. Nombor 6 tidak perlu main, tidak perlu petik Okay, jadi boleh tengok pada diagram. Okey, penjarian dia. Okey, fret pertama pada tali nombor 2. Okey, jari nombor 1. Okey, jari nombor 2 pada fret nombor 2, tali nombor 3. Dan pada tali nombor 2, fret nombor 2, jari nombor 3. Alright. Okey, boleh tengok pada diagram. Okey, kita masuk kepada latihan latihan untuk bermain chord A minor dalam nilai semi brief. Okey, ini pun senang. Okey, tapi untuk latihan kedua nanti kita akan belajar sesuatu yang baru Okey, di mana kita selama ni kita menggunakan downstroke saja. Okey,
Okey, nanti untuk latihan kedua ada upstroke. Okey. Okey, strumming ke atas. Right. Okay, kita dengar tempo dulu. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Okay, latihan pertama. Okay, semua boleh buat. Cikgu tahu semua boleh buat chord A minor ni. Kerana dia dekat sahaja menggunakan 2 fret sahaja. Dekat sahaja. Okay, seterusnya kita masuk kepada latihan bermain chord A minor. Okay, A minor ni menggunakan nilai minim. Okay, di mana 1. Okay, tengok pada skrin. 1, 2, 3, 4. Okay, pada 3 tu kita perlu upstroke. Okay, menggunakan kuku. Menggunakan kuku. Sebab kuku kita ni licin. Okay, dia jadi senang untuk kita strum. Ataupun kita boleh guna plectrum. Mana-mana yang lebih pelajar rasa lebih selesa. Kalau cikgu guna jari saja. Alright. Okay, jadi kita tengok untuk latihan kedua. Ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Okay. Dah dapat kan? Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, jadi pada chord untuk pelajaran chord A minor ni, kita hanya menggunakan chord A minor sahajalah. Okay. Pelajar perlu latih untuk upstroke. Yang di sini dia tekankan untuk penggunaan downstroke dan juga upstroke. Okay. Alright. Okay, kita pergi kepada chord yang seterusnya. E major sama dengan chord A minor. Alright. Sorry cikgu tersasul sedikit. Okay. Ni A minor yang kita baru belajar tadi. Okay, ini adalah E major. Okay, dia berubah satu step sahaja. Semua naik. Semua naik satu step. Okay. Okay, ni E major. Okay, kalau turun macam ni, dia dah jadi A minor yang kita belajar tadi. Right. Okay, boleh tengok pada diagram. Okay. Okay, tali yang kita perlu petik adalah ke-6 tali. Itu adalah beza dengan chord A minor. A minor kita perlu tekan ataupun mainkan hanya perlu 5 tali sahaja. Start dengan tali nombor 5, 4, 3, 2, 1. Manakala untuk chord E major kita perlu tekan 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Right. Okay, ini bunyi dia E major. Okay, beza dia dengan A minor. Alright. Okay. Alright. Okay, jadi kita praktis untuk cepat kita menekan chord. Okay. Cepat tekan chord. Macam mana nak buat? Okay. Belajar sambil-sambil duduk. Walaupun tak main, tak petik. Okay. Cuba tukar. Cuba tukar dalam kiraan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Okay. Alright. Seterusnya kita masuk kepada latihan. Latihan untuk bermain chord E major. Okay, seperti biasa kita menggunakan nilai. Okay, untuk latihan ni dia menggunakan nilai minim di mana kiraan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, 1 dengan 3 minim nilai dia 2. 1, 2, 3, 4. Okay. Alright. Okay, jadi tanpa buang masa, cikgu akan cuba bunyikan tempo dan kita akan cuba latih. Alright. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Okay, dah siap untuk latihan yang pertama. Okay, latihan pertama sekali lagi tanpa tempo. Okay, kita cuba kira sendiri. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, baik. Okay, senang saja. Tidak susah pun. Okey. Okay, anggap pembelajaran kita ni, kita tak boleh anggap dia susah. Secara teknikalnya memanglah. Kerana dia perlukan satu kecepatan. Okey, permainan alat muzik kita ni sebenarnya dia merangsang kedua-dua otak kiri dan kanan kita untuk berfungsi secara synchronize. Okey, bersamaan. Okey. Di mana tangan kanan kita perlu memetik, tangan kiri kita perlu menekan. Dan dalam masa yang sama juga kita perlu menjaga tempo. Okey. Jadi pada pelajar yang belajar main gitar ni sebenarnya dia mengasah kita punya otak kita supaya lebih peka dan deria kita lebih peka, di mana kita menggunakan mata dan juga telinga kita untuk memastikan permainan kita adalah dalam keadaan yang betul. Alright. Okey, seterusnya kita masuk kepada latihan 2. Okey, latihan 2 kita tengok ada 8 bar, di mana aplikasi dia menggunakan chord A minor dan juga E major. Dia perubahan dia hanya 2 chord saja. Okey, dia menggunakan downstroke dan juga upstroke. Okey, pelajar boleh tengok pada skrin. Okey, jadi kita akan praktis. Okey, ready? Okay, ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Okey, sudah 8 bar. Cikgu baca secara straight lah. Okey. Jadi latihan ni mesti kita buat berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali supaya kita mendapat satu daripada quality tone. Quality tone ni maksudnya bila kita petik, kita strum ataupun kita membuat penjarian pada chord ni, pada fret. Okey, bunyi dia adalah bunyi yang bersih dan berkualiti. Cikgu tak nak bunyi dia tak nak macam tu. Contoh salah satu contoh tone yang kurang baik. Okey, perlukan banyak latihan. Kalau awak rasa, kalau pelajar-pelajar rasa cikgu kenapa saya main ni tidak, bunyi dia tak sama macam cikgu petik. Okey, mungkin yang pertama adalah teknik awak punya tekanan pada penjarian tu. Okey, tekan mesti dengan kuat. Okey, untuk mengelakkan rasa sakit pada hujung jari ni, awak tekan waktu awak petik saja. Okey, dan cuba release ataupun lepaskan perlahan waktu dah tak strum. Okey, contohnya. Okey, dia boleh mengurangkan rasa sakit rasa sakit pada hujung jari. Okey, jadi cikgu rasa untuk hari ni banyak benda dah cikgu bagi tahu. Okey, penggunaan capo, penggunaan tuner, dan penggunaan smartphone. Okey, cikgu gunakan sound crosset untuk tuner dan juga metronom. Pelajar-pelajar boleh download di App Store, Android ataupun iOS. Jadi untuk setakat itu sahaja dulu. Kita akan bersambung lagi untuk pembelajaran nyanyian iringan menggunakan gitar, insya-Allah. Jumpa lagi sama-sama cikgu. Jangan lupa tonton berulang kali supaya kita mendapat kemahiran yang telah kita belajar. Alright. Assalamualaikum. Cikgu doakan semua sekali